Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah kerana dengan izin dia kita dapat sambung pengajian kita setelah agak lama juga tertangguh kerana ujian ditimpakan pada kita semua, COVID-19. Malam ni dapat kita sambung setelah tangguh beberapa bulan. Jadi yang mana nak baca pun dah lupa dah. Ada tanda. Ada tanda dah. Yang mana? Daripada Huzaifah. Hadis. Apa? Likulli bani Adam. Itu. Bismillah. Tak dengar? Tak dengar? Oh, macam ni. Macam ni. Qala musannif. Macam ni. Qala musannif. Dengar? Dia kena pegang. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Okey, dapat dengar? Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Menceritakan akan ini hadis oleh Hakim daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih. Sahih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Likulli ibni Adam hadduhu minaz zina. Fa'ainani tazniyani wa zinahuma an-nadharu wa zinahuma an-nadharu wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu wa rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu wal famu yazni wa zinahu taqbil wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalika al farju aw yukadzibuh. Hadis. Artinya, ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Semua manusia ada bahagian daripada zina. Sedikit sajalah yang dipelihara oleh Allah, tapi kebanyakannya memang tak terpelihara daripada zina. Ada juga zina dia. Ada bahagian daripada zina. Maka zina dua mata itu berzina keduanya. Maka berzina dua mata itu adalah berzina keduanya. Dan zina keduanya itu memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya itu menampar akan yang dilarang menamparnya. Dan kedua kaki berzina keduanya, dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Dan mulut berzina. Mulut itu berzina ia, dan zinanya mengkucuk akan yang tiada halal dikucuk. Dan bermula hati itu berkehendak ia, dan mencita-cita ia, dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj dengan bahawa mengejarkan ia akan zina itu, atau mendustakan ia akan dia.
dengan bahawa tertegah ia daripadanya. Menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada pada hadis ini menunjukkan atas bahawa asal bagi zina itu faraj. Asal bagi zina faraj itu dua mata. Okey ya. Hadis ni menceritakan tentang bahawa kita ni semua anak Adam kan ada bahagian daripada zina. Inna likulli ibni Adam, kataballah dalam hadis yang lain, kataballahu ala kulli ibni Adam hadzuhu minaz zina. Allah Ta'ala telah menetapkan, mentakdirkan bagi setiap semua anak Adam ada bahagian daripada zina. Ada bahagian daripada zina. Innallaha kataba ala ibni Adam hadzuhu minaz zina. Bahagian daripada zina. Zina apa tu? Zina apa? Fal ainan tazniyan wa zinahuma an-nazar. Dua mata. Zina dua mata. Macam mana berzina dua mata ni? Melihat perkara-perkara yang diharam. Tu zina dua mata. Mata pun zina. Yang ni yang payah jaga ni. Itu yang kata Rasulullah kan, likulli bani Adam hadzuhu minaz zina. Setiap anak Adam ada bahagian daripada zina. Semua di antara kita ni ada bahagian. Kan dalam setengah riwayat apa ni hadzuhu minaz zina, nasibu minaz zina. Nasib ada bahagian daripada zina. Di antaranya zina mata. Zina mata ni apa dia? Apabila kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala. Melihat sesuatu yang dilarang. Melihat aurat kan, melihat apa ni sesuatu yang melalaikan dia daripada Allah Taala. Tu yang dilarang. Tengok yang dilarang. Yang dilarang ni ada dua. Satu makruh, satu lagi haram. Kan, yang makruh tu gagahlah. Tu pun tapi makruh termasuk dalam bahagian larangan Allah. Kan? Melihat makruh, melihat yang makruh antaranya apa? Melihat berhala, kan, solid tu. Tengok dengan pandangan yang kagum, suka tengok, tak ada apa sebab. Kan, itu makruh. Kan? Melihat kemaluan tanpa hajat, kemaluan sendiri, makruh. Melihat kemaluan pasangan tanpa hajat, makruh. Kan? Melihat yang haram, aurat lah. Melihat yang haram itu aurat. Payah jaga. Macam mana nak jaga zina mata ni? Melihat daripada perkara yang haram. Susah tak sekarang ni? Susah. Itu tu. Kan, innallaha kataba ala bani Adam hadzuhu minaz zina. Allah Taala telah menetapkan setiap anak Adam tu bahagian dia daripada zina. Kan? Fazinal ainain an-nazar. Zina dua mata tu adalah melihat. Kan, zina dua mata payah jaga. Daripada mata jatuh ke hati. Kan? Jatuh ke hati. Itu dia kata sahmun min sihami syayatin. Kan? Sahmun masmun min sihami iblis. Kan? Pandangan, memandang kepada wanita-wanita yang cantik itu, sahmun masmun min sihami iblis. Itu anak panah yang beracun daripada anak-anak panah iblis. Kan? Memandang wanita yang cantik tu. Wanita cantik tu bukan iblis, kita pandang tu. Payah jaga. Allah Ta'ala kata likulli bin Adam hadzuhu minaz zina. Setiap anak Adam tu ada bahagian pada zina. Zina mata di antaranya. Dia zina ni kata Imam Suyuti ada dua bahagi. Yang pertama zina hakikat, yang kedua zina majaz. Zina hakikat. Zina hakikat tu lah zina hakikat kan, itu memasukkan zakat dalam faraj atas jalan haram. Itu zina secara hakikat. Yang tu kalau dah kahwin muhsan, hukuman dia rejam sampai mati. Kalau cukup syarat lah. Cukup syarat semua. Kan, ada saksi semua cukup, rejam sampai mati. Kan. Itu zina hakikat. Kalau tak kahwin lagi, sebat 100 rotan. Kan. Itu berat zina hakikat. Zina majaz ni lah yang di antara kita susah nak elak. Kan, yang Allah Taala sebut, yang Rasulullah sebut, hadzuhu minaz zina, likulli ibni Adam hadzuhu minaz zina. Setiap anak Adam tu ada bahagian dia daripada zina. Kan? Zina mata memandang.
Upaya jaga. Baru ni Olimpik. Ha? Ada lagi ya Olimpik? Kan dah habis dah? Habis dah. Kan baru ni Olimpik. Paralimpik ya. Macam-macam tu. Kan? Aurat. Kan? Melihat yang aurat. Dipanggil apa ni? Normalisasi dosa. Kan? Yang dosa tu menjadi normal. Perkara dosa menjadi normal. Bahkan kalau ada yang tegur, kena kutuk, kena maki macam-macam. Kan? Itu zina mata kan. Yang dosa dah tak dipandang sebagai dosa sekarang ni. Kan? Pakai pakaian yang macam tu, lepas tu duk terguling di khalayak ramai kan. Orang Islam kita kan. Kita pun tengok bagi sokongan, tepuk tangan, ucap tahniah, buka aurat, dosa. Kan? Sekurang-kurangnya marah adalah hati. Adhaful iman. Kan? Selemah-lemah iman sekurang-kurangnya. Kan? Selemah-lemah iman. Benda-benda maksiat depan mata ni. Kan? Orang tegur habis kena kutuk. Kan? Tegur kena kutuk. Berarti nak buat macam mana? Kalau kita lemah sangat pun jangan kita sokong benda maksiat tu. Kita marah dalam hati. Kan? Itu zina mata. Payah nak elak. Susah nak elak. Itu yang disebut hadzuhu minaz zina. Setiap anak Adam tu ada bahagian daripada zina. Zina mata memandang yang diharam, memandang perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Wal yadan tazniyan wa zinahumal batshu. Kan? Dan dua tangan juga berzina. Kan? Dua tangan juga berzina. Macam mana tangan berzina? Al batshu, tampar. Dalam naskah yang lain disebut pegang, sentuh, raba. Kan? Itu zina dua tangan. Batshu. Warijlan tazniyan wa zinahumal masyu. Dan dua kaki juga berzina. Kan? Zina kedua-dua itu adalah berjalan ke tempat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ni semua payah nak elak ni. Susah nak elak. Tu hadzuhu tu. Setiap anak Adam ada bahagian dia daripada zina. Kan? Inna Allah Ta'ala kataba ala bani Adam hadzuhu minaz zina. Allah Ta'ala menetapkan bagi setiap anak Adam bahagian dia daripada zina. Kan? Ada. Berjalan ke tempat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wal famu yazni wa zinahu taqbil. Kan? Dan mulut juga berzina. Zina dia adalah kucuk, cium. Zina tu. Kan? Kucuk. Wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalikal farju aw yukadzibuh. Kan? Dan hati tu nak. Kan? Berjalan ke tempat maksiat, ke tempat yang bawa dia kepada zina kan. Mulut kucuk apa yang dilarang, tangan memegang, kaki menuju ke tempat yang dilarang, mata melihat yang dilarang, kan? Tangan memegang yang dilarang, hati berkehendak. Wa qalbu yahum, hati nak, kan? Hati nak. Wa yusaddiqu dzalika farja aw yukadzibuh. Wa yusaddiqu dzalikal farja aw yukadzibuh. Faraj pula membenarkan keinginan hati ataupun menafikan keinginan hati. Dua ya. Kan? Kalau faraj artinya kemaluan membenarkan kemahuan hati, maka berlakulah zina yang hakikat. Itu maksud dia. Kalau faraj menafikan, kan? Menafikan kehendak hati tu, yang tu maka dia terselamat daripada zina yang pada hakikat. Dia sekadar zina hati je lah. Bertaubatlah. Istighfar, dosa kecil. Dosa kecil ni. Kan? Dosa kecil adalah hati berkeinginan tengok perempuan yang tidak aurat, itu dosa kecil. Kita taubat, istighfar. Kalau tidak pun dosa kecil ni dia boleh dihapuskan dengan melakukan amalan-amalan yang baik dan juga menjauhi dosa-dosa besar. Kan? Minta ampun. Walaupun dia kecil tapi dia boleh membawa kepada dosa besar. Melihat yang aurat, kan? Tu jaga. Ni zina ni. Melihat aurat tu yang macam mana tak? Adakah aurat orang yang suka buka-buka tu ataupun kita mencari aurat? Yang buka-buka sama, yang mencari-cari aurat pun sama. Yang buka-buka
kita pergi tengok. Tengok kan. Dia kalau tak dapat tidak tak apa. Kalau apa ni contohnya kita nak beli barang. Yang jual barang tu pula perempuan buka aurat. Jadi macam mana nak jual? Nak malah jual beli dengan dia tunduknya tu. Kena tengok jugalah. Yang tu tak apa, selamat. Kan? Yang tu tak apa lagi. Ada yang selamat, yang tu tak apa. Tengok istighfar je lah. Jangan pergi tengok macam tu lah. Tengok setakat yang perlu je lah. Jalan urusan jual beli tu. Apa dia? Tengok astagfirullahaladzim. Saya tengok lagi. Mai dekat alhamdulillah. 2 kali ulang, 3 kali ulang. Tak ada jadi. Kan. Tu. Kan tak boleh tengok. Haram melihat aurat. Kan. Kalau yang tak dapat elak, contohnya berjual beli, okey lah, tak apalah. Itu pun tengok bukan yang nazar, tengok cantik. Bukan, setakat perlu je lah. Setakat yang perlu. Macam Olimpik tu tengok Nona Bita kerja tu. Cantik kerja. Sama lah tu. Serupa dia. Sama lah. Ada cantik. Tak ada. Apa yang cantik? Melihat itu tidak dengan bernafsu. Macam mana tak? Tak kira, nafsu ke tak nafsu tak kira. Tak kira. Tak kira, aurat. Kira salah juga. Salah. Macam mana ni? Itu yang Rasulullah sebut likulli ibn Adam hadzuhu minaz zina. Setiap anak Adam ada bahagian daripada zina. Zina mata, zina tangan, zina kaki. Kan? Apa minta ampun lah. Istighfar. Mata lah selalu. Kan? Mata. Kalau faraj membenarkan pandangan mata tu, hati keinginan ni. Kan? Hati berkeinginan. Kalau faraj membenarkan kemaluan membenarkan kemauan hati tu, maka akhirnya akan berlaku zina yang hakiki. Zina yang hakikat. Kan? Kalau faraj menafikan apa yang dalam hati tu, keinginan dalam hati tu, dia terselamat daripada zina yang hakikat. Macam tu. Dia terselamat daripada zina yang hakikat. Jadi kekuatan hati dia itulah nak nafi, tangkis, tepis kan. Tepis. Tak, antara dua. Lelaki perempuan. Yang lelaki ni dia macam kes rogol lah. Lelaki ni dapat zina hakikat. Perempuan tu dia tak rela. Dia tak rela. Tu perempuan kena rogol lah tu. Kena rogol. Jadi dia hakikat juga tu. Tak, perempuan tu selamat lah. Selamat kan? Perempuan tu dia dizalimi. Tu tak cerita lain lah. Itu dah. Laki-laki tu kan bukan saja zina saja, mencabul lagi. Kan? Itu teruk lagi, double lagi tu. Kan? Macam tu. Tak boleh. Innallaha kataba ala ibni Adam hadzuhu minaz zina. Kan? Adraka dzalik la mahalah. Kata Rasulullah. Dia akan dapat demikian tu. Dia akan dapat. Tak boleh nak hindar. Adraka dzalik la mahalata. Dia dapat demikian tu, akan alami benda tu, la mahalata, tak boleh nak hindar. Tu. Zina ni. Fazinanul ainain, maka zina, fazinal ainain, zina dua mata tu an-nazar, kan? Apa? Melihat. Wazinal lisan an-nutqu. Zina lidah bercakap. Dalam ni tak ada lidah. Kan mulut, ada mulut takbil, kucuk dalam hadis yang lain. Zina lisan an-nutqu. Zina lidah tu bercakap. Aku cinta padamu. Kan? Nak pergi mana tu? Itu menuju ke arah tu. Kan? Zina. Bercakap yang elok-elok, yang romantik, yang manis-manis dengan ditujukan kepada perempuan, kepada perempuan ataupun kepada lelaki yang bukan mahram dia. Kan? Kita tengok sekarang ni banyak kan. Macam-macam lah. Handsome-nya awak, cantiknya awak, macam-macam lah. Kan? Itu lidah. Zina lidah. Kan? Kalau macam Maharaja Lawak yang cakap-cakap tu, dia kata apa beza awak dengan sama lah tu. Zina lisan an-nutqu tu sama. Sama juga. Sama. Kerana dia kan? memuji wanita. Memuji wanita apa semua kan, mana ada dalam agama tak ada yang tu. Dilarang. Walaupun dia buat lawak. Melawak berbuat sesuatu untuk mentertawakan orang lain tu pun dosa.
Kan bergurau boleh, tapi menjadi satu pekerjaan, menjadi satu keadaan dia, kerja dia menggelakkan orang. Tak boleh, ada hadis larang. Kan? Hadis larang. Kemudian tentang apa ni orang panggil apa? Apa beza itu dengan ini? Kan cakap kan orang panggil apa? Apa dia bahasa apa? Pick up line. Pick up line lah orang panggil. Pick up line. Pick up line itu kita terjemahkan dalam kehidupan realiti kita. Kita tuju dekat perempuan-perempuan tu, perempuan-perempuan ni. Kan? Itu semua haram. Zina lisan dipanggil. Di antaranya zina lisan. An-nutqu, bercakap. Kan? Cakap. Tak boleh. Jenuh lah, kena jagalah. Kan? Zina lisan. Kemudian Rasulullah sebut wal farju wan nafsu tamanna wa tashtahi. Kan? Dan dalam keadaan nafsu dia tu berkehendak dan membuat-buat berkehendak dia tu, berkeinginan. Lidah cakap, mata melihat, lidah bercakap, nafsu membuat-buat nak. Rasulullah sebut, kan? Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Tu. Nafsu pula berkehendak dan membuat-buat kehendak dia tu, nak sungguh ni. Kan? Lidah bercakap, apa ni? Mata melihat, lidah bercakap, nafsu berkehendak. Tu Rasulullah sebut. Nafsu berkehendak. Macam tu lah. Wal farju yukadzibu dzalik atau yukadzibu. Rasulullah sambung. Dan dalam masa yang sama, faraj pula membenarkan kehendak hati tu ataupun menafikan kehendak hati tu. Kalau faraj membenarkan kehendak hati, akhirnya berlaku zina pada hakikat. Kalau faraj yang nafi kehendak hati tu, okey, dia terselamat daripada zina pada hakikat, zina yang hakikat, tetapi zina secara majas ni dia kena. Kan? Yang tu kena istighfar lah. Istighfar, minta ampun yang banyak. Kan? Tu tak boleh. Memang susah nak elak. Susah lah kalau macam tu, memang susah pun. Allah Ta'ala, Rasulullah sebut kan, setiap anak Adam susah akan dapat habuan zina ni. Kan, zina majas ni. Macam tu dia sebut apa kat sini. Dan ada pada hadis ini menunjukkan atas bahawasanya asal bagi zina faraj itu dua mata. Asal bagi zina faraj itu dua mata. Mula daripada mata. Kan? Mula daripada mata semua. Daripada mata turun ke hati. Daripada hati tu tengok dia punya kemaluan membenarkan hati dia, keinginan hati, berlaku zina hakikat. Kemaluan dia nafi kehendak hati, okey, dia terselamat daripada zina pada hakikat. Kalau setakat yang dalam hati je, itu dosa kecil dia panggil, dosa kecil. Dosa kecil ni boleh terhapus dengan melakukan amalan-amalan yang baik, kan? Minta ampun, dosa kecil. Dosa kecil pun boleh bawa kepada dosa besar, kan? Tu kena jaga. Banyak istighfar lah, minta ampun. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, kan? Beruntunglah orang yang mendapati dalam sahifah catatan amal dia tu istighfar yang banyak. Kan? Beruntung siapa-siapa yang dalam catatan amal dia dicatat istighfar yang sangat banyak, istighfar yang banyak. Untung Rasulullah kata. Kan? Ini istighfar. Istighfaruna tahtaju ila istighfaril ukhra, kata Rabi'atul Adawiyah. Istighfar kita ni sentiasa berhajat pula kepada istighfar yang lain. Artinya habis tak istighfar? Tak habis. Satu istighfar memerlukan istighfar yang lain. Satu lagi istighfar memerlukan istighfar yang lain. Istighfar yang lagi perlukan istighfar yang lain. Macam itulah kita. Itulah kita. Istighfar banyak-banyak. Kan? Sebab benda ni memang berlaku. Kan? Berlaku dan kita pun tahu memang susah nak elak. Kan? Zina mata, kan? Zina hati, zina dua tangan, payah. Faham? Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ya. Kita kena fikir semua anggota kita ni apa yang sepatutnya dia buat. Mata sepatutnya kerja dia apa? Mata sepatutnya kerja dia apa? Memandang Al-Quran, membaca Al-Quran, pandang wajah dua ibu bapa ada pahala. Pandang orang yang soleh, kan?
Mandang keindahan ciptaan Allah Ta'ala, kan, menimbulkan rasa kagum, membesarkan Allah Ta'ala. Tu mata guna ke arah tu lah sepatutnya, tapi kita salah guna. Dipanggil kufur nikmat, kan, kufur nikmat. Kalau kita salah guna nikmat kita, itu dipanggil kufur nikmat. Macam tu lah. Hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Kan? Maka kita selalu kena tilik lah apa pula yang kita nak buat nanti. Apa tangan kita nak buat nanti, mata kita nak buat nanti, tangan kita nak buat nanti. Mestilah yang dirancang itu adalah perkara-perkara yang mana dibenarkan oleh syariat. Kan? Kita kena tengok mata ni nak guna ke arah mana, tangan ni nak guna ke arah mana, tangan guna ke arah mana. Kalau kita guna nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu ke arah tujuan apa nikmat itu dicipta, itu nama dia bersyukur. Kalau kita guna nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita tu ke arah sebaliknya, bukan tujuan nikmat tu dicipta, kan, bahkan dosa pula, itu nama dia kufur nikmat. Kan, kita menggunakan nikmat ke arah tujuan apa nikmat itu dicipta, yang tu syukur. Kan, tangan, apa tujuan tangan dicipta? Mengangkat takbiratul ihram, menghulurkan sedekah, menghulurkan bantuan, mengangkat naskah Al-Quran untuk dibaca misalnya. Tu semua nikmat tangan, untuk menyuapkan makanan ke dalam mulut agar kita lebih bertenaga untuk beribadah. Kan, itu tangan, nikmat tangan dicipta. Kita guna ke arah tujuan tangan tu dicipta, nama dia kita bersyukur nikmat tangan, syukur tu. Syukur ni kita guna kaki ni kan, kita guna kaki datang ke masjid, ke surau, itu mensyukuri nikmat kaki. Itu antara tujuan kaki dicipta oleh Allah Ta'ala, datang ke tempat-tempat yang taat. Syukur nikmat kaki nama dia. Kalau kita guna kaki pergi ke tempat maksiat, itu kufur nikmat kaki. Macam tu. Macam tu lah. Syukur nikmat dengan kufur nikmat. Kita bagi telefon kat anak kita, tujuan kita bagi telefon tu supaya anak kita guna dengan betul, dengan baik, untuk study, untuk belajar, kan, untuk senang buat panggilan apa-apa hal. Kalau dia di mana-mana senang untuk buat panggilan, kita bagi kat dia. Dia pun guna ke arah tujuan apa kita bagi kat dia tu. Itu nama dia berterima kasih dengan kita, kan. Tapi dia salah guna, itu nama dia apa ni? Itu nama dia apa? Itu menimbulkan kemukaan kita bagi untuk sekian-sekian, tiba-tiba dia salah guna, marahlah. Macam itulah nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita ni. Macam tu. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya, dengan pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Jadinya selalu berhati-hati, selalu cermat, fikir apa anggota kita nak buat lepas ni. Kena fikirlah, mesti ke arah yang baik-baik sahaja. Kita kena fikir. Tu lah. Bukan main redah sajalah. Kan? Kan kata Rasulullah apa? Jikalau engkau tidak malu, illam tastahi, faf'al ma syi'ta. Buatlah apa yang kau nak. Kalau tak malu. Kalau tak malu, buat apa yang kau nak. Tu kalau tak malu. Kan sekarang ni kita malu tak? Kita malu, kita guna nikmat, fikir nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, anggota yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, guna ke arah kebaikan, ke arah yang diredai oleh Allah Ta'ala. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang besar sangatnya. Kalau pekerjaan itu sangat besar, engkau jagalah pelihara anggota engkau itu dengan yang bersangatnya. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga. Dan
dan minumannya. Okey ya. Kita fikir nikmat yang Allah Taala bagi kat kita ni. Kan kita nak guna ke arah mana? Kan nak guna ke arah mana? Kita fikir sekarang ni kaki ni lah yang akan berjalan di syurga nanti. Kita nak guna berjalan di syurga. Tangan ni lah kita nak guna untuk memetik buah-buahan syurga. Kan mata ni lah yang kita nak gunakan untuk melihat keindahan-keindahan di dalam syurga. Kan kita fikir benda besar tu yang kita nak buat nanti ni. Lepas tu tiba-tiba kita nak guna semua ni ke arah dosa. Jadi tak jadi. Tak ya. Takkanlah kaki yang pergi ke tempat maksiat ni adalah kaki yang sama berjalan di kebun-kebun syurga. Kan? Fikir. Tengok. Baginya akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahligainya. Kan? Kaki ni. Kita fikir ni nak guna ke tempat yang hebat-hebat ni nanti ni kaki ni. Kan nak guna ke mana? Nak berjalan di kebun-kebun syurga, nak berjalan pergi ke mahligai-mahligai yang terdapat dalam syurga, nak guna ke arah yang baik ni, yang tinggi, pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Kan tiba-tiba kita guna kaki ni untuk pergi ke tempat maksiat. Kan fikir balik. Moga itu menimbulkan keinsafan dalam hati. Dan adapun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya. Tangan pula kita nak guna nanti apa dia? Untuk mencapai buah-buahan dalam syurga dan minuman-minuman dalam syurga. Takkanlah tangan yang sama ni kita nak guna untuk mencuri, untuk memukul, menzalimi kawan kita, kan, untuk memegang sesuatu yang haram. Takkanlah, tak kena, tak kena. Kan? Takkanlah tangan ni juga yang akan berkunjung ke syurga. Tangan yang melakukan dosa ini jugalah yang akan ke syurga. Tak mungkin. Kan kita fikir ya, fikir. Imam Ghazali mengajak kita berfikir. Seperti itulah segala anggota yang lainnya. Yang lain pun macam tu jugalah. Mata, lidah, tangan, kaki, faraj. Kan semuanya kita kena fikir. Semuanya tu nak bawa masuk dalam syurga nanti. Kan tak kalah dia buat dosa. Kan macam tu. Maka mata hanya saja ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Mata nanti kita nak guna untuk melihat Allah Ta'ala yang tanpa kaifiat, tanpa menyerupai segala makhluk. Kan nampak Allah Ta'ala ni, mata ni. Takkanlah mata yang sama nak melihat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Nampak sangat tak kena. Kan macam tak layak ya. Kan. Jadi jagalah mata. Apa rabitah apa? Kan. Tak usah tengok tu. Sudah. Dia kena terjun pakai baju sembun terang. Dia terang semua orang nampak. Terang orang nampak buat macam mana? Pakai baju yang perempuan yang nak lari pakai semua tu orang komplain. Kami perempuan Malaysia yang berlari 1 meter tu baju dia. Tapi dia kata dia lambat ni pasal pakai kain semua panjang jadi kurat dia angin dia. Tak kira lah. Kan? Tak kira lah. Buka aurat tak jadi. Macam tu lah. Mana buka aurat ni orang yang buka kena, yang tengok kena lah. Yang buka kena, yang tengok kena, yang suruh buka kena. Semua kena. Kan? Semua kena lah. Macam tu lah. Semua kena. Yang redha pun kena. Yang redha tak apa. Tu. Yang tu pun kena. Redha bil maksiyah. Kita rela meredai dengan perkara maksiat adalah maksiat. Maksiat juga. Sokong kan, maksiat. Dipanggil maksiat batin tu ke maksiat apa? Maksiat lahiriah. Yang mana? Yang tu kalau orang dia tengok penerjun Malaysia betul-betul tu sampai dapat nombor 4 maknanya ramai rakyat Malaysia menyokong. Itu sama juga. Itu yang zahir lah tu. Maksud yang zahir. Bukan menyokong negara tu maksiat. Kita sokong kelakuan tingkah laku dia yang bermaksiat tu. Tu maksiat tu. Buka aurat. Kan? Pamer orang semua tengok. Tak boleh, tu maksiat. Jangan sokong maksiat tu. Kan sokong negara tak apa, sokonglah negara. Jangan sokong maksiat tu.
kita tak ada upaya lah. Kehendak melaku maksiat tu daripada world order kan. Jadi dalam hati je lah ya. Apa dia? Dalam hati lah kita kata tak. Tak reda. Hati tak reda, tak mau semua tu. Aku payah. Kan? Oi. Macam mana nak buat kan? Sikit-sikit kan. Tu jahiliah tu, jahiliah moden. Dipanggil jahiliah moden. Macam Rasulullah dulu diutus di kalangan orang Arab yang sangat jahil kan, apa merendahkan martabat wanita, perempuan tidak dipandang melainkan hanya simbol seks kan, berjudi, menzalimi orang lain, macam-macam jahil je tu. Macam mana Rasulullah sampaikan tu kan. Kita dalam sekarang itu jahiliah kuno, ni jahiliah moden. Cuba beritahu sikit, ini haram, tak boleh pakai macam ni. Tengok macam mana. Berapa ramai yang pandang lekeh kat kita. Kita pun takut kena maki nak tegur. Kan, sedangkan orang beriman la yakhafu laumata laim, tak takut cercaan orang yang mencerca. Kan. Tu dah jauh. Tu jahiliah moden. Kan. Tu dah tegur tengok. Kan. Risau kita. Kita pun fikir, kuno sangat ke aku? Bukan kuno, tu agama. Agama ajar macam tu. Kan? Itu tarian-tarian tu. Irama Malaysia. Budaya Melayu tu. Budaya kita. Berani kita tegur. Silap. Kita pun rasa, aku salah ke tegur ni sebenarnya? Kita pun fikir macam tu. Yang sebenarnya kita tak salah, yang tu salah. Kan? Nak teruskan bolehlah macam tu. Tapi biarlah di kalangan mereka saja, perempuan. Kan? Tapi takkanlah kot. Tujuan nak pamer, semua orang tengok. Kan? Kan budaya tu. Budaya ni paling susah sekali nak kikis. Paling susah budaya nak kikis. Kan? Budaya. Payah. Macam tu saya pergi Jawa itu, pernah pergi Jawa. Kan satu pesantren besar ni, pondok. Kan pesantren, tok guru besar lah, tok guru terkenal. Di belakang pesantren tu sungai. Kan, sungai. Dalam sungai tu memang terbuka, sungai terbuka. Kat sungai tu orang kampung duk mandi, perempuan pakai kemban mandi. Kan, laki-laki campur sekali kemban mandi. Sedangkan tu dalam kawasan pesantren tu. Saya nampak ini budaya ni. Budaya orang perempuan mandi kat sungai, berkemban campur lagi perempuan semua kan. Basuh kain semua kan. Budaya ni saya fikir memang menjadi ujian yang besar untuk tok guru ni, tok guru pesantren tu. Kan, dia tak boleh tegur macam tu ya, tak boleh. Dia kena pelan-pelan. Kan, sebab tu kita tengok ada keadaan macam tu. Macam mana ni ada tok guru tapi orang keliling kampung macam ni perangai dia. Kan. Jadi saya fikir kat situ bukan tok guru tu biar, tapi cara dia nak mula-mula mungkin dia ambil pendekatan nak pick up orang kampung dulu ke, biar orang suka dengan dia kan, supaya mudah dia nak sampaikan agama kan. Sebab tu budaya memang susah nak kikis. Nampak tak? Bukan senang-senang, bukan tulis tok guru tu senang beritahu tak boleh macam ni, haram, tak boleh kan. Tak boleh. Budaya susah kan. Irama Malaysia tu cuba kita tegur tengok. Bahkan kita fikir tak mungkin lagi ditegur, tak boleh kan. Pakai buka aurat macam tu kan. Bagi cadangan sikit, okey boleh buat macam ni, tapi biar di kalangan perempuan sahaja. Boleh macam tu. Marah dia kan. Mana boleh, ni untuk pamer semua budaya kita. Memang macam tu lah. Dilakukan di atas pentas dan dilihat oleh semua laki-laki dan wanita. Kan tiba-tiba nak suruh perempuan saja tengok. Jangan kikis budaya Melayu kita. Kan? Itu budaya. Payah. Payah. Itulah macam kalau tengok dalam penerbangan Malaysia Airlines System tu, perempuan ni mesti pakai Kevlar. Ulama-ulama tu kena marah pula. Itulah. Sebenarnya itu bukan budaya pun. Macam mana? Kalau kau terbang dia maksudnya pakailah baju tutup. Yang budaya payah, yang ni pun payah. Pemikiran orang panggil jahiliah moden. Jahiliah moden. Dia fikir itulah advance, itulah pemikiran yang lebih ke hadapan, yang lebih moden. Dia fikir macam tu agaknya. Kan? Dia kata tak ada pemikiran advance Kita pula tak mau macam tu, mungkin kita ni dikira kuno. Mungkin lah.
Kan? Macam tu lah. Tak payah kita duduk je lah. Kita jangan redha lah dengan maksiat yang ada di sekeliling. Jangan kita redha. Sekurang-kurang iman apa dia? Tegur, marah dalam hati. Tegur dalam hati kan. Malu aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat satu kemungkaran, dia tegurlah dengan tangan dia. Kalau dia tidak berkuasa, tegur dengan lidah. Kalau tidak, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Tegur dalam hati itu selemah-lemah iman. Tegur dengan tangan ni, tegur dengan kuasa pemerintah lah. Ubah dengan tangan. Ubah dengan kuasa yang dia ada. Kan? Kalau kita tak mampu, kita bukan penguasa. Kan? Kita tak boleh nak ubah dengan tangan, tak boleh ubah dengan kuasa kita kan. Dengan lidah bagi nasihat, tegur kan. Tak mampu juga dalam hati. Itu je. Betul lah. Okay, Beth. Kat mana tadi? Kita sampai isyak kan? Sopi, kau macam mana? Isyak dah kan? Di sini dulu. Isyak kan bunyi azan tadi? Isyak dah? Isyak dah. Yang bunyi tadi titik isyak. Oh, isyak tu. Oh, bunyi lama dah. Okey, kita berhenti sini. Kat mana tadi? Thumma qala musannif, maka mata hanya saja ia kerana memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ista'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.